Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa khabar semua? Jadi saya harap hari ini semua sihat-sihat lah. Semalam kita dah cucuk vaksin kan. Okey, jadi hari ini saya harap masih boleh lagi lah ber-PDPR. Dah lama saya tak buat video kan. Baik, okey, kali ini kamu semua bersama Cikgu Wendy, kita nak belajar macam mana nak jawab petikan yang melebihi daripada satu bahan. Okey, mari kita tengok. Okey, tak payah tunggu lama lah kita tengok. Untuk soalan ni, dia ada dua petikan. Ada dua bahan lah. Ada setengah-setengah soalan, dia hingga tiga petikan. Jadi dia boleh ambil mana petikan ni, dia boleh ambil daripada mana-mana petikan boleh ambil. Okey, kita baca dulu sama-sama, kita fahamkan dulu petikan satu. Baca petikan-petikan di bawah dengan teliti. Kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya dengan menggunakan ayat anda sendiri. Okey, petikan satu. Beluntung bingkas bangun, sungguh pun kepalanya masih terasa pening. Dia tersungkur lagi, tetapi berjaya bangun sendiri. Kemudian, dia melangkah dengan lemah menuju ke arah baut yang sudah terbujur kaku berlumuran darah. Beluntung melutut di hadapan baut yang tidak bernafas lagi. Dia menangis sekuat-kuatnya. Apabila kesedihannya memuncak, dia melolong. Tanpa sedar, dia memeluk baut. Mereka yang berada di tempat itu terlopong melihat seekor binatang yang bakal dimakan, tetapi diratapi oleh yang diraikan. Baik, nasib baik. Di ujung-ujung ni dia ada tulis binatang ni kan. Jadi kita tahulah kalau kita baca daripada awal tadi, macam raja sangat drama betul kan. Ni sebenarnya kalau yang pernah baca cerpen baut, terutamanya pelajaran 3 ni. Jadi yang tak pernah baca pun sebenarnya boleh jawab sebab petikan ni dia akan ambil daripada mana-mana saja petikan. Dia boleh ambil daripada berita, daripada majalah. Okey, tak apalah, saya terangkan sikit je pasal cerpen baut. Cerpen baut ni sebenarnya dia ada 3 watak utama dia lah 3 watak. Dia ada beruntung, ada baut ni kambing. Tuyuk ni kerbau. Ni kira anak orang asli lah. Baut beruntung ni kalau pergi sekolah, dia akan naik tuyuk ni. Naik kerbau ni sebab dia nak sampai ke sekolah tu, dia kena menyeberang sungai, lalu jalan yang berlumpur. Jadi kalau dia tunggang tuyuk ni, dia bersih lah sampai ke sekolah. Tapi kawan-kawan dia suka ejek lah. Suka ejek tuyuk ni. Baut ni kambing peliharaan dia. Satu beruntung ni, masa dia UPSR, dia dapat keputusan yang baik. Jadi bapak dia ni banggalah sebab dalam kampung dia ni, sebelum ni ada 2 orang je yang ada sijil darjah 6 tu. Baut ni bukan setakat ada sijil je, keputusan dia cemerlang. Jadi bapak dia ni gembira lah. Sembelih kambing dia baut ni. Tu yang petikan ni, bawa kepada petikan ni. Bila sembelih, sedihlah baut ni. Beruntung ni. Sebab kerbau dia, baut tu dah disembelih untuk meraihkan kejayaan dia dalam peperiksaan. Okey, tu petikan 1. Sekarang kita tengok pula petikan 2. Okey, petikan 2. Sekarang, dia hanya menunggu kepulangan Oren. Dia ingin mengotakan janjinya kepada dirinya dahulu sewaktu membawa Oren pulang. Dahulu, dia berjanji untuk memelihara Oren seperti anaknya sendiri. Janjinya itu adalah untuk menebus kesalahan dirinya yang mengakibatkan Oren yang kehilangan ibunya. Segala egonya dahulu yang tidak membenarkan anak-anaknya memelihara kucing telah dipadamkan. Sebaliknya, dia yang membawa Oren pulang ke rumah. Jadi dalam cerita ni, dalam petikan ni kita fahamlah Oren ni ialah kucing. Dia ni siapa? Tapi kalau kita baca ni, dia ada perkataan ni segala egonya dahulu yang tidak membenarkan anak-anaknya. Jadi dia ni mungkin ayah, mungkin juga seorang ibu. Tapi sebenarnya dalam cerita ni, dalam cerpen Oren ni, dia ni merujuk kepada ayah. Jadi dia ada kucing Oren ni. Dulu ayah dia ni tak suka. Ayah ni tak berapalah, kurang sikit lah dengan kucing. Tapi ada satu hari tu dia terlanggar mak Oren ni. Biasa kalau kita panggil Oyin kan, kalau kucing Oren ni.
langgam mak dia. Jadi dia bawa baliklah oren ni ke rumah bela kan. Tapi oren ni jenis kucing yang tak pandai bermanja. Jadi satu hari tu ada pula kucing lain, kelabu dibawa balik. Kelabu ni pula pandai bermanja-manja, pandai menarik perhatian. Jadi ayahnya ni dengan ahli keluarga yang lain sukalah dekat kucing yang pandai bermanja-manja ni. Suka. Jadi satu hari tu Oren ni hilang. Tak balik rumah. Jadi ayahnya ni ingat Oren ni merajuk. Sebab sejak ada kelabu ni Isik bagi perhatian kepada si kelabu ni kan. Sampai termimpi ayahnya ni. Rupanya Oren ni pergi mana tau. Rupanya Oren ni mati kena hempap dengan pokok tua lah. Pokok tua tumbang hempap dia. Jadi Oren ni mati. Tu lah lebih kurang lah cerita dia. Okey, jadi kita dah faham sikit-sikit. Sekarang kita tengok pula soalan. Kita cuba buat soalan Soalan 1. Berdasarkan petikan 1 dan petikan 2, apakah tingkah laku yang menggambarkan kasih sayang seorang manusia terhadap haiwan peliharaannya? Jadi dia nak apa? Tingkah laku jadi dia nak tingkah laku ni. Tingkah laku ni maksudnya kita kena cari kata kerja lah. Perbuatan. Dia nak berdasarkan petikan 1 dan petikan 2. Okey, tengok ni petikan 1 dan petikan 2. Jadi maksudnya jawapan kita ni, kita kena bagi satu tingkah laku daripada petikan 1, satu lagi tingkah laku daripada petikan 2. Jadi ada 2 lah. Bila kita campurkan ada 2 tingkah laku. Tak boleh kita jawab petikan 1, kita ambil 2 tingkah laku. Tanpa petikan 2, dia tetap dia akan kira 1 markah. Ni markah 3 kan. Jadi ni kalau betul dapat 1 markah, betul dapat 1 markah, lepas tu kan tambah lagi dengan satu lagi markah untuk markah bahasa. Jadi semua sekali barulah dapat 3 markah ni. Barulah dapat 3 markah ni. Jadi kita tengok dulu. Petikan 1, apakah tingkah laku yang menggambarkan kasih sayang seorang manusia terhadap haiwan peliharaannya? Okay, kita tengok petikan 1. Nanti awak jangan risau nanti cikgu screenshot ni. Cikgu akan letak di petikan ni, cikgu akan letak di grup WhatsApp supaya senang awak nak jawab kan. Tak perlu salin tak perlu salin soalan. Nanti cuma buat jawapan je. Petikan-petikan ni semua tak payah salin. Jadi kita cari apakah tingkah laku yang menggambarkan apa tadi soalannya? Tingkah laku yang menggambarkan kasih sayang. Nak ni je, kasih sayang menggambarkan kasih sayang. Okey, cuba kita baca balik. Sekarang dia hanya menunggu kepulangan Oren. Dia ingin mengutarakan janjinya kepada dirinya dahulu sewaktu membawa Oren pulang. Dahulu dia berjanji memelihara Oren seperti anaknya sendiri. Janjinya itu adalah untuk menebus kesalahan dirinya yang mengakibatkan Oren kehilangan ibunya. Segala egonya dahulu yang tidak memudahkan anak-anaknya memelihara kucing telah dipadamkan. Sebaliknya dia membawa Oren pulang ke rumah. Jadi kalau kita baca kat sini, awal-awal kita dah jumpa dah. Ni dia ni. Dia menggambarkan kasih sayang kan. Sebab manusia berjanji dengan haiwan ni. Dia ingin mengutarakan janjinya kepada dirinya dahulu sewaktu membawa Oren pulang. Apa dia janji? Dia nak memelihara Oren seperti anaknya sendiri kan. Apa yang dia janji? Dia berjanji untuk memelihara Oren seperti anaknya sendiri. Jadi apa yang kita nak ambil ni, 2 saya gariskan kan. Kita ambil ni. Dia berjanji untuk memelihara Oren seperti anaknya sendiri. Yang ni tak payahlah. Terlalu panjang kan. Jadi apa inti janjinya? Ialah ini. Itu petikan 2. Kita tengok petikan 1. Naik atas lagi. Tengok petikan 1. Okey, tingkah laku yang menunjukkan, yang menggambarkan kasih sayang. Jadi kalau kita baca kat sini kan. Apa tingkah laku yang menunjukkan kasih sayang? Beruntung menangis. Ni dia menangis. Dia menangis sekuat-kuatnya. Kenapa dia menangis ni? Kerana dia meratapi kan. Ni dia meratapi kematian baut. Okey, jadi macam mana cara kita nak jawab? Okey, tengok kat bawah ni jadi kita kena tulis satu-satu.
Contoh macam ni. Kena tulis berdasarkan petikan 1. Satu-satu. Jangan ambil petikan dengan petikan 2 ni sekali. Kita tulis dulu sini. Berdasarkan petikan 1. Berdasarkan petikan 1. Baru kita ambil ni. Tingkah laku. Awak salin ni. Tingkah laku. Sampai mana nak ambil? Sampai habis ni lah. Tingkah laku sampai sini. Tulis sampai peliharaan. Saya tak tulis sampai habis lah. Nanti takut tak muat ruangannya kan. Okey, berdasarkan petikan 1, tingkah laku yang menggambarkan kasih sayang seorang manusia terhadap haiwan peliharaan ialah, ambil ialah sebab kita nak ikuti dengan kata nama ni. Kita nak gunakan beruntung. Jangan guna adalah pula. Ialah beruntung apa tadi? Ingat lagi tak yang tadi kita tulis, yang kita dah bincang, kita dah garis tadi apa? Meratapi kan, beruntung, menangisi, dia menangisi dan meratapi kematian baut. Okey. Ni caranya. Jadi bila awak tulis macam ni, barulah nanti akan ditanda. Dapatlah sini 1 markah. Lepas tu petikan 2 pula kan. Lepas tu dalam petikan 2 pula petikan 2 apa tadi? Dia kan. Dia ni siapa? Sebab tak tahu. Kalau bila kita masukkan dia tu, kita kena buat macam ni. Mesti ada tanda ni Tanda ni. Dia. Ataupun kalau tak nak tulis dia ni, kita boleh tukar kepada Tuan Oren kan. Dia tadi apa? Kita dah bincang tadi. Dia berjanji akan memelihara Oren seperti anaknya sendiri. Macam tu kan. Okey. Awak jangan pula buat ada titik-titik macam saya ni. Awak buatlah ayat lengkap. Okey, kita tengok pula soalan nombor 2. Okey. Sebelum masuk soalan nombor 2 saya nak tunjukkan macam mana sebenarnya dia bagikan markah Awak tengok macam ni tau. Kan 3 markah ni kan. Saya kata tadi 1 ni 1 petikan 1 isinya betul, dapat 1 markah. Jadi ini awak akan dapat 1 markah. Petikan 2, berdasarkan petikan 2 betul, dapat lagi 1 lagi markah. Okey, 1 lagi markah bahasa. Bila kita jawab dengan penuh macam ni, dengan bahasa yang gramatis, barulah kita akan dapat markah bahasa. Jadi ini akan jadi betul. Dapatlah 3 markah. Macam tu pembagian markah macam tu. Okey, sekarang kita tengok pula soalan nombor 2. Nyatakan 2 pengajaran. Dia nak pengajaran. Macam mana kita nak tulis pengajaran Nyatakan 2 pengajaran yang terdapat dalam kedua-dua petikan tersebut. Bila kita menulis pengajaran, kita mesti mulakan dengan perkataan pengajaran pengajaran. Kita mestilah ataupun kita haruslah. Mesti ada perkataan-perkataan ni. Kita wajarlah ataupun kita sewajarnya. Mesti ada. Kalau tak ada ni, salah. Kalau tak ada kita mestilah, kita haruslah ni, salah. Dia tak dikira sebagai pengajaran. Dalam pengajaran ni pula, kita tak boleh tulis nama watak. Jangan tulis nama watak. Jadi, yang kita dah tengok tadi, 2 pengajaran ni dia nak ada dalam kedua-dua petikan. Mesti ada dalam kedua-dua petikan. Pengajaran tu tak boleh ada dalam petikan 1 saja. Petikan 2 tak ada. Dia akan jadi salah. Sama juga kalau dia ada kat petikan 2 saja, tak ada dalam petikan 1, salah juga. Sebab dia nak dalam kedua-dua petikan tersebut. Okey, bila kita dah baca-baca tadi kan, kita dah faham. Okey, yang pertama, mesti ada sifat belas kasihan kan. Belas ihsan terhadap haiwan.
kedua-dua ni. Yang ni dia ada belas ihsan terhadap haiwan, binatang peliharaan dia kan. Dia kesian tengok dah bela-bela dah pelihara, tengok disembelih pula untuk makan kan. Biasa kita kalau manusia, binatang peliharaan kita dah sayang, nak dah sembelih tu selalunya tak tergamak kita nak makan kan. Ni sama juga ni. Ada belas kasihan kan terhadap orin. Satu lagi apa pengajarannya? Dua-dua ni ada sifat bersikap penyayang terhadap haiwan peliharaan. Sayang kan. Macam ni, siapa ni? Beruntung kan. Beruntung dia sayang dengan haiwan peliharaan dia. Baut, tuak, walaupun kawan-kawan dia ejek dia kan. Dia tetap sayang. Waktu rehat, dia curi-curi pergi keluar bagi jenguk tuyuk ni, kerbau dia ni. Sama juga dalam petikan 2. Ada pengajaran kasih sayang. Okey, macam mana cara nak menulisnya? Okey, kita macam mana nak tulis ni kan? Okey. Pengajaran, dia kan ni kan, pengajaran. Ataupun awak nak mulakan dengan 2 kan, habis sini pun boleh. Dua pengajaran yang terdapat dalam petikan tersebut. Okey, ambil sampai sini petikan tersebut. Apa dia? Ialah mesti mula macam ni. Kita, ya Allah, kita mestilah mempunyai sikap belas ihsan terhadap haiwan. Okey, ini yang saya kata tadi ni. Pengajaran kita tak boleh letak nama watak. Ni jangan letak nama watak. Ni biar senang nampak kan. Macam kita ni, biar kita jangan letak nama watak. Jangan awak tulis sini beruntung. Dia jadi salah. Ni ataupun sini ayah atau tuan orin. Dia salah. Tak boleh. Tak boleh ada nama watak. Sama juga terhadap haiwan ataupun binatang peliharaan. Jangan namakan dia. Jangan namakan dia siapa tuak lah, orin lah. Jangan namakan. Jangan masukkan. Okey, macam ni barulah betul. Dapat 1 markah. Okey, lepas tu baru buat yang kedua tadi. Yang kita dah bincang yang kedua tadi. Apa tadi? Okey, selain itu, terdapat pengajaran kita mestilah bersikap penyayang terhadap haiwan peliharaan. Okey, sama juga macam tadi Saya ulang balik. Kalau awak lupa, gunalah kita. Jangan masukkan nama watak. Kalau awak nak masukkan nama watak, jadi salah, tak jadi pengajaran. Sama juga ni, bagi yang umum sahaja. Jangan masukkan nama watak, jangan masukkan nama tuyuk ke, baut ke, nama oren ke. Jangan. Nanti salah. Jadi bila masukkan gini, barulah betul. 1 markah. Satu-satu jawab dengan bahasa yang gramatis, lengkap, teratur semua. Dapat markah bahasa satu lagi, dapat. Barulah dapat 3 markah. Okey. Settle Kita tengok soalan nombor 3. Sejak dahulu, manusia memelihara pelbagai jenis haiwan. Pada pendapat anda, apakah tanggungjawab? Dia tanya pasal tanggungjawab. Apa tanggungjawab kita terhadap haiwan peliharaan? Okey. Bila nak jawab soalan ni, mesti mulakan dengan jatuh pula mic saya. Mulakan dengan pada
pendapat saya. Mulakan macam ni. Mesti mulakan macam ni. Pada pendapat saya kan, tanggungjawab kita salin ni semua ni. Tanggungjawab kita terhadap haiwan peliharaan. Kita nak, bila tanggungjawab ni kan, tanggungjawab kata kerja lah, diikuti dengan kata kerja lah nanti ni. Jadi adalah lah, jangan ialah. Adalah apa tanggungjawab kita terhadap haiwan. Kalau kita dah bela haiwan peliharaan, paling senang sekali, paling selalu bila kita dah bela, kita kena kasih makan lah. Jaga makan minum haiwan peliharaan kita kan. Adalah apa tadi? Memastikan makan dan minum haiwan peliharaan terjaga. Okey, itu yang pertama. Kan 4 markah ni kan. 4 markah. Jadi kena bagi 2 pendapat. Senang cakap daripada awal ni tadi sebenarnya. Kan? Semua kita kena bagi 2 tau. 2 isi sini soalan nombor 1, soalan nombor 2 pun 2 isi, soalan nombor 3 pun 2 isi. Cuma yang ni markahnya lebih sikit. 4 sebab soalan kebat kan. Okey. Itu yang pertama. Jadi atas tadi kita guna selain itu, ni kita guna penanda wacana di samping itu pula lah. Di samping itu, jadi kita tambah lagi lah. Macam mana kan dia punya tanggungjawab kita. Kita juga, kalau kita hendaklah tadi pengajaran. Kita juga mestilah, apa kalau awak boleh, apa yang awak buat? Apa tanggungjawab awak? Kan? Selain daripada jaga makan dan minum, kita kena jaga kesihatan dia. Kita jaga kesihatan dia kan. Kita juga mestilah memastikan kesihatan haiwan peliharaan hilang titik dia, tak masuk. Haiwan peliharaan kita terjamin. Jadi kalau buat macam ni kan, tengok macam mana dapat markah. Yang ni dapat markah betul kan? Okey, 1 betul. Yang ni pun pendapat boleh diterima, betul. Jadi 2 ni betul, bahasanya cantik, apa semua, gramatis, barulah kita dapat 4 markah. Jadi campurkan semua sekali, barulah dapat markah penuh 10 markah. Okey, jadi latihan ni cikgu nak awak buat ni. Yang petikan-petikan atas ni tak perlu salin. Awak cuma salin yang bahagian ini sahaja. Salin soalan, lepas tu buat jawapannya. Salin soalan, tulis jawapan macam yang cikgu buat ni. Buat dalam buku tata bahasa pemahaman tu kan. Tata bahasa atau pemahaman. Kalau dah tak ada, dah tak ke mana, buatlah dalam mana-mana buku BM. Lepas tu ambil gambar dan hantar kepada saya. Nanti gambar soalan nanti dan petikan gambar saya akan bagi juga dalam grup kita. Okey. Mungkin ada yang rasa saya cakap laju. Ada pula yang rasa saya cakap perlahan. Jadi bila awak buka nanti ni, awak buka YouTube kan, okey, contoh ni YouTube kan. Awak pergi dekat setting ni, dekat playback, awak cari playback ni. Kalau ni normal tau. Kalau awak rasa saya cakap slow, terlalu laju, nak perlahankan apa yang saya cakap, ke bawah sikit ni. Pilihlah 0.75, 0.5 ke kan. Kalau awak rasa saya cakap terlalu laju, saya cakap terlalu perlahan, nak lajukan lagi, tekan klik dekat 1.25 ni.
Tengok perbezaan dia. Laju kan? Ni normal. Yang ni dia cakap slow. Meleweh sikit kan? Okey. Okey, itu macam tu kalau awak rasa terlalu perlahan apa yang saya cakap ni ataupun terlalu laju. Okey, itu saja yang kita nak belajar hari ni. Jadi jangan lupa latihan ni buat dalam buku tata bahasa ataupun dalam buku pemahaman. Kalau tak ada, buat dalam buku mana-mana, buku BM. Dah siap, ambil gambar dan hantar kepada saya. Tak perlu salin petikan 1, petikan 2. Tapi soalan ni kena salin lah dan buat jawapan. Okey, itu saja untuk kelas BM pada hari ini. Terima kasih dan saya harap kita dapat berjumpa dalam kelas BM yang akan datang. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.